Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Datang balik kita dalam kelas sejarah tahun 4 Cikgu Nina. Okey, kita nak belajar apa hari ni? Kita nak belajar apa? Jom kita tengok. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini adalah menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Kita dah belajar hari tu sumber-sumber sejarah yang boleh kita perolehi dan kita kaji. Jadi hari ini kita nak tengok apakah kaedah penyelidikan sejarah yang boleh kita pelajari. Baik, semua orang dah ada buku teks, dah dapat buku teks. Jadi, cikgu nak semua buka muka surat 8 dan 9. Tajuk kaedah penyelidikan sejarah. Yang pertama, kaedah penyelidikan sejarah ni terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Kita akan tengok hari ni satu-satu kaedah ni, apakah dia, dan cikgu akan terangkan serba sedikit kepada awak semua. Sambil-sambil tu boleh tengok buku teks. Kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi ni apa dia? Dengar macam eksklusif je kan perkataan arkeologi tu. Okey. Kaedah arkeologi ialah proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari ataupun kita kenali sebagai ekskavasi, dan contoh yang akan kita jumpa melalui proses gali cari ni adalah fosil, tembika, barangan logam dan kulit siput. Cuba awak tengok pada muka surat 8. Dekat sini cikgu dah letakkan contoh-contoh gambar yang melakukan aktiviti gali cari tapak arkeologi di Malaysia. Awak boleh tengok dalam muka surat 8. Okey, gambar itu contoh di Sungai Batu, Kedah. Tengok tu, ada tapak untuk kita buat aktiviti gali cari. Yang sebelah tu pula adalah orang-orang yang terlibat dengan aktiviti gali cari. Kalau kita nak merasa buat aktiviti ni, kita boleh pergi ke tempat ni satu hari nanti. Awak lah pergi kan. Mana tahu awak free pergi ke Kedah, awak boleh lawat tapak arkeologi ni di Sungai Batu. Yang seterusnya, ini pun adalah hasil daripada aktiviti gali cari tapak arkeologi di Lenggong, Perak. Penemuan ni kita panggil dia sebagai Perak Man. Tengok tu. Sebab apa kita panggil dia Perak Man? Sebab kita jumpa dekat Perak. Jadi kita panggil dia Perak Man. Rangka ni dipercayai adalah rangka seorang lelaki. Baik, yang seterusnya dalam buku teks awak di bahagian bawah ada kaedah arkeologi maritim. Arkeologi ni terbahagi kepada 2. Yang biasa gali cari dengan arkeologi maritim atau dikenali sebagai arkeologi bawah air. Kaedah ni adalah proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Okey, cikgu dah letak gambar tu contoh. Dalam buku teks pun ada gambar. Bila kita buat kaedah arkeologi maritim ni, kita kenalah pakai pakaian sesuai untuk kita masuk dalam bawah laut tu kan. Kalau kita pakai baju-baju biasa ni, tak sampailah kita nak pergi ke tapak bawah laut tu. Tengok tu gambar tu cikgu sertakan. Terjumpanya satu tapak kapal karam. Okey, kita masuk ke kaedah yang kedua dalam penyelidikan sejarah, ialah kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual adalah dikenali sebagai orang sumber. Okey, orang sumber ni terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah atau mereka yang melihat, mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Kaedah lisan terbahagi kepada 3 langkah. Langkah yang pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian.
Yang kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan tersebut. Yang ketiga, lepas kita temu bual, kita rakamkan perbualan tu, kita kena salin balik rakaman tu, kita simpan data perbualan dan kita mula membuat penulisan. Kaedah yang ketiga adalah kaedah bertulis. Ada empat langkah untuk kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni adalah proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okey, 4 langkah untuk kaedah bertulis. Langkah pertama mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah yang kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat. Dan langkah keempat, membuat penulisan. Setiap langkah-langkah ni, kita kena ikutlah dia punya proses dia supaya teratur je kita punya kaedah penyelidikan sejarah tu. Okey. Awak rasa kalau awak sebagai seorang penyelidik sejarah, kaedah apakah yang awak akan pilih? Kaedah mana yang sesuai dengan jiwa awak? Itu adalah soalan yang cikgu berikan kepada awak. Jadi cikgu nak awak fikir dan cuba letakkan tempat awak sebagai seorang pengkaji sejarah. Kaedah apa yang sesuai dengan diri kita yang memudahkan kita untuk mendapatkan maklumat? Okey. Kat sini cikgu dah letakkan contoh gambar-gambar lakaran di dinding gua ataupun kayu. Lakaran-lakaran ni semua kita boleh tengok bila kita buat kaedah bertulis. Maksudnya gambar-gambar ni adalah secara amnya kita kirakan macam bertulis lah sebab dia tulis di dinding atau kayu atau bahan-bahan bercetak. Kita dah habis untuk tajuk hari ini. Cikgu terangkan tu untuk sedikit. Dan cikgu akan beri awak semua nota ringkas untuk awak salin dalam buku serta soalan yang akan cikgu sertakan nanti. Jadi stay tune. Kita dah sampai di penghujungnya. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Kita akan berjumpa di kelas seterusnya. Assalamualaikum. Have a good day.